kedai makan, restoran, warung, semua orang pernah pergi, sama ada untuk tapau ataupun lepak makan di situ. Dalam masyarakat Melayu, terdapat segelintir peniaga-peniaga mengamalkan perkara khurafat demi periuk nasi, demi keuntungan yang berlipat kali ganda. Sesungguhnya untuk cari makan, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan mengharap kepada syaitan dan iblis. Kisah yang aku nak cerita ni ada 2-3 kisah. Kisah yang pertama pernah terjadi di suatu tempat di pantai timur. Aku bersama pakcik aku, lalu hari-hari depan tu memang sesak kedai tu. Pagi petang memang jalan macam ada roadblock, jam. Tapi pakcik aku cakap, kedai tu, tokek dia bukan biasa-biasa. Ada benda yang tak biasa dia buat untuk menarik customer. Tapi Allah tu maha berkuasa, maha mengetahui segala sesuatu. Bila owner tu meninggal, mayat dia punyalah berat yang amat berat. Tak ada siapa pun yang boleh angkat. Sampai kan bumbung rumah terpaksa dibuka untuk memberi laluan kepada kren mengangkat keranda. Dibantu oleh seorang ustaz membaca doa supaya dipermudahkan perjalanan mayat untuk ke kubur. Barulah terangkat mayat tu oleh kren. Selepas owner tu meninggal, terbongkarlah rahsia kedai tu menggunakan pelbagai azimat, termasuklah merendam spender di dalam air rebusan. Dan air rebusan tu digunakan untuk mencampurkan ke dalam segala jenis masakan. Air rebusan, nak masak kari, guna air, masukkan air rebusan spender, settle masalah. Ada lagi satu cerita. Aku juga pernah duduk di kawasan tu, di mana seorang ustaz yang nampak makhluk-makhluk, anak-anak jin. Restoran tu besar, tepi jalan, dalam daerah Selangor. Nak singgahlah makan ke apa. Jadi tersinggahlah dekat kedai tu. Sebelum dia melangkah keluar dari kereta, jadi dia nampak anak-anak jin kecil-kecil molek, dia kata. Kencing, berak, muntah dalam makanan. Dia pun tak jadi nak makan. Dan sebelum dia belah daripada restoran tu, dia berdoa lah sikit supaya diselamatkanlah orang yang dalam kedai tu daripada sebarang musibah. Ada juga satu cerita lagi di pekan, sebuah pekan di dalam negeri Selangor. Aku pernah tinggal di kawasan tu juga. Ada seorang perempuan ni, dia ni mungkin mewarisi ilmu daripada arwah datuknya. Selepas dia demam, dia secara tiba-tiba boleh melihat makhluk-makhluk alam sebelah. Dia kalau dia nak tertengok benda-benda gitu, badan dia rasa panas gitu. Jadi satu hari tu, dia marilah dekat kawasan pekan tu. Bila dia lalu kat kawasan pekan tu, dia kata setiap restoran, setiap warung-warung kedai tepi jalan, setiap gerai-gerai jual buah, macam-macam jenis makhluk-makhluk alam gaib
yang siap naik tandu pun ada. Ada macam-macam jenis, berjoget, menari semua ada. Dekat pintu bergayut-gayut semua ada. Cuma ada satu kedai sahaja dia cakap yang tak ada pun benda-benda tu semua. Kedai seorang, kira aku pernah masuk, aku kalau pergi kat situ, aku masuk restoran yang dia cakap tak ada tu je. Macam tu lah. Kedai tu kedai seorang bekas cikgu kalau tak silap ni. Jadi setiap benda-benda azimat semua ni, perkara-perkara khurafat ni, kebanyakan menggunakan azimat yang pelik-pelik. Seperti contoh, menggunakan cicak, menangkap cicak tengah mengawan, ditangkap dan dijampi, dibungkus dengan kain kuning. Ada juga yang gunakan barang-barang lama, keris lama, duit siling lama, dibungkus, dijampi dengan pelbagai warna kain. Dan ada juga mereka menggunakan mentera-mentera daripada ayat-ayat kuno lama. Ayat-ayat kuno lama ditulis di atas kulit-kulit babi, kulit-kulit anjing, dibalut dengan pelbagai jenis kain, pelbagai warna jenis kain, dan disimpan di dalam laci, disimpan di atas pintu kedai, diselit di mana-mana di kawasan kedai, hujung di bahagian sudut-sudut ada terselit benda-benda begini. Macam itulah. Jadi kita semua ni, walaupun biarlah kita miskin harta papa ke dana, asalkan kita jangan miskin iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, jauhilah diri kita daripada perkara-perkara yang macam tu. Kalau kita nak berniaga, berniagalah dengan baik. Servislah customer dengan baik. Berdoalah selalu, insya-Allah kedai kita akan ramai customer. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.